أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang engkar itu tidak menunggu malaikat kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, yakni balasan azab yang menimpa mereka. Dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan. Terdapat kalangan ulama tafsir mengatakan sebab turun ayat ini berkait dengan beberapa orang Yahudi, khususnya ulama kalangan mereka yang masuk Islam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setengah ulama tafsir menyebut nama Abdullah bin Salam. Sepatutnya Abdullah bin Salam tak termasuk dalam kalangan ini. Abdullah bin Salam seorang alim Yahudi yang istimewa. Dalam sebab ini orang lain tak masuk Abdullah bin Salam. Tapi ada juga ulama tafsir memasukkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ialah seorang alim Yahudi yang Nabi sebut di ahli syurga. Bukan sebarangan. Yang kita baca kisahnya, bertemu dengan Nabi SAW, melihat tanda-tanda kerasulan yang ada pada wajahnya, dan menyoal Nabi dengan soalan-soalan, dan Nabi terus menjawab, dan dia masuk Islam dengan yakin. Dan dia mengesahkan dia bermimpi sebelum masuk Islam itu menaiki tiang yang tinggi. Dia memanjat, di hujung tiang itu ada simpulan tali. Lalu diperintah dia naik pegang pada simpulan itu. Dia naik sehingga berjaya memegang simpulan itu. Nabi kata simpulan itulah iman. Engkau telah berpegang dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh yang disimpulkan dengan la ilaha illallah. Menolak segala yang lain daripada Allah, dan hanya Allah sahaja yang dia percaya. Dan Nabi pernah berkata, pernah sahabat-sahabat berkata, sekiranya nak tengok ahli syurga itu dia, mereka tunjuk pada Abdullah bin Salam. Termasuk kalangan orang yang Nabi janjikan syurga. Menasabahnya, sebab turun ayat ini tak masuk Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi yang lain. Mereka ini minta izin kepada Nabi supaya beramal kitab Taurat pada malam Sabtu.
Kerana hari Sabtu adalah hari besar bagi orang Yahudi. Kitab Taurat, kitab Allah juga, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang wajib beriman kepadanya. Bila mereka ni minta izin nak baca kitab Taurat, nak ambil berkat, Allah Ta'ala menegur mereka dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu semuanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Kitab Taurat telah dinasahkan, telah dibatalkan hukumnya, tak boleh beramal lagi. Berturun Quran, tak boleh diamal lagi dengan Taurat, tak boleh diamal. Walaupun dalam Taurat itu ada hukum-hukum yang kebetulannya sama dengan hukum yang ada dalam Quran, itu cerita lain. Tetapi pada dasarnya kitab Taurat dinasahkan, walaupun kita wajib beriman kepadanya. Apabila para sahabat mendengar cerita-cerita ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam, banyak menarik cerita yang disebut dengan Israiliyat. Kerana orang Yahudi banyak dapat cerita tentang Nabi-Nabi zaman dahulu. Dalam Quran tidak sebut secara banyak detail, menyebut ringkas saja. Cerita panjangnya disebut oleh orang-orang Yahudi. Ada cerita yang benar dan ada cerita yang tidak benar Israiliyat ini. Bila Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi nak catat cerita ulama-ulama Yahudi yang sudah masuk Islam ini, Nabi marah, jangan mengada-ngada, kata Nabi. Tak cukup dengan Quran yang turunkan pada kamu. Jangan terpengaruh dengan Israiliyat. Walaupun demikian, para ulama membahagikan Israiliyat, cerita orang Yahudi itu, kepada 3 bagi. Yang pertama, yang sama dengan Quran dan hadis. Ini wajib kita kena percaya. Yang kedua, bercanggah dengan Quran dan hadis, mesti ditolak. Yang ketiga, tidak nyata dalam Quran dan hadis, itu harus saja nak terima, tak mau terima. Yang bercanggah Quran dan hadis, yang mencacat kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itu tidak boleh. Kononnya ada Nabi-Nabi yang berzina, ada Nabi yang minum arak, ada Nabi yang sakit, yang mencela dan dihinakan. Ini kena tolak, cerita itu tak betul. Kononnya Nabi Ayub sakit sampai berulak, ambil ulak ubuh di tubuh pula. Sabarnya Ayub ini termasuk dalam Israiliyat. Cerita orang Yahudi yang kita kena tolak. Allah Ta'ala tidak mencela Nabi dengan perkara yang menghinakan Nabi-Nabi itu. Ini kita kena buat. Mamak Nabi diuji oleh Allah Ta'ala. Tak sabar peringkat Nabi dihina, dicela. Tak boleh. Orang Yahudi sanggup mencela Nabi. Balik pada ayat ini, Allah Ta'ala suruh kita masuk dalam agama Islam semuanya. Para ulama menghuraikan hadis Jibril alaihi salam yang bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia ihsan? Apa dia Islam? Islam ialah amal-amal yang zahir. Iman ialah kepercayaan dalam hati. Ihsan ialah akhlak dan perangai. Para ulama membahagikan hukum Islam pada 3 bahagian. Usuluddin ataupun akidah tauhid. Yang kedua ialah fiqh. Ketiga tasawuf. Ini 3 bahagian agama Islam. 3 bahagian ini hendaklah dipelajari semua. Jangan belajar saja. Belajar tasawuf saja. Akidah tak belajar. Belajar fiqh saja, tasawuf tak belajar. Akidah saja, fiqh tasawuf tak belajar. Belajar satu, ini ikut syaitan.
jadi punah agama, jadi rosak. Masuklah dalam agama Islam itu semuanya. Jangan sebahagian saja. Di sana ada perkara fardu ain dalam perkara akidah, fardu ain dalam perkara fiqh, fardu ain dalam perkara tasawuf yang kita kena faham. Fardu ain perkara akidah ialah mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifatnya, tanda-tanda kebesaran dan ketuhanannya, percaya pada hari akhirat, perkara yang gaib, malaikat, dosa, pahala, syurga, neraka dan lain-lain. Ini perkara fardu ain, wajib diketahui oleh tiap-tiap orang Islam. Perkara fiqh, wajibnya semayang, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Itu kena tahu. 2 kalimah syahadah mengucap secara zahir itu Islam. Kita kena tahu, tiap-tiap orang Islam kena tahu. Ilmu tasawuf, wajibnya syukur, wajibnya sabar, wajibnya ikhlas. Wajibnya ikhlas, ini kena tahu. Tiap-tiap orang kena tahu. Beramal dengan niat yang ikhlas, itu termasuk dalam tasawuf. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, syukur di atas nikmat, sabar menghadapi ujian, redha qada dan qadar. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Adapun perbahasan secara mendalam, secara terperinci, huraian dengan panjang-panjang, menimbulkan mazhab-mazhab akidah, mazhab fiqh, mazhab tasawuf, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam ramai-ramai dia orang Islam yang mendalami tiap-tiap bahagian ilmu itu. Kena faham. Dalam ilmu fiqh itu pula, ulama membahagikan bahagian ibadat, bahagian munakahat, bahagian jinayat, bahagian muamalat, bahagian siasah berkait dengan politik, pemerintahan negara, ilmu-ilmu fiqh. Ini bahagian ilmu fiqh. Termasuk dalam ilmu fiqh ini semua ilmu Islam berlaku. Hukum-hukumnya ada dalam Quran. Dalam Quran ada berlaku perkara akidah, syariat, akhlak, politik, ekonomi, undang-undang negara, antarabangsa, semua ada dalam Quran. Masuklah dalam Islam itu semuanya. Jangan percaya separuh-separuh, separuh tak percaya. Bak semayang percaya, puasa percaya, haji percaya, zakat percaya, bak politik tak ada dalam Islam. Ini punah. Bak ekonomi tak ada dalam Islam. Politik, ekonomi, semayang tak punah, jadi gosok juga. Ini kena tahu. Ini semua perkara yang ada dalam agama Islam yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi setelah mengajar, mengucap 2 kalimah syahadah, mengajar orang Islam beribadat pada Allah Ta'ala, mengajar orang Islam membersihkan diri, kecil berok, ambil wuduk, mandi wajib, bersih daripada najis dan seumpamanya, mengajar pakaian, menutup aurat, mengajar perkahwinan, perceraian, nafkah, tanggungjawab dalam keluarga, mengajar hukum yang berkait dengan berniaga, berkait dengan pertanian, dengan buku tanah, ihya ulumawat, berkait dengan muamalat, kerja-kerja kita, berkait dengan pemerintahan negara. Nabi berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan di Madinah. Nabi berperang, Nabi berdamai, Nabi mengadakan perjanjian dengan negara lain. Hubungan antara bangsa, ada hubungan dengan negara lain. Ini semua diajar oleh Nabi mengikut petunjuk Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu semuanya. Jangan masuk Islam sebahagian-sebahagian saja. Sebahagian yang ikut Islam, sebahagian lagi ikut orang putih, ikut orang kafir, ikut orang bukan Islam, tak ikut petunjuk Islam. Punah, rosak, heret pula Islam dengan ajaran agama lain, nak sesuaikan Islam. Dinamakan liberalisme. Liberalisme disebut Islam liberal. Apa liberalisme ni? Untuk membebaskan beberapa hukum Islam. Oleh kerana agama Kristian, dia ubah agama dia. Orang Kristian ubah agama dia. Oleh kerana orang muda-muda berakhir ke Arab, halal Arab. Ini agama Kristian.
Oleh kerana agama Kristian tu haram lagi babi. Daging babi yang sedap sangat, orang nak makan belaka, dah apa makan daging babi. Ubah. Oleh kerana semayang, rokok, sujud, baca-baca ni payah-payah, kena pakai alat muzik, pakai muzik semayang. Pakai muzik semayang. Semayang cara menyanyi. Ini agama Kristian. Ini liberal. Mengubahkan agama dia. Sekarang ni ada orang Islam yang nak ubah agama Islam ni. Nak ubah agama Islam. Nak ubah ikut cara barat. Beberapa hukum Islam ni kita kena ubah. Kita kena ubah. Tak boleh. Dan dia tafsir pula Islam ni ada Ortodok, ada Protestan, ada moderate. Agama Islam ni ada macam Kristian juga. Islam ni ada hak degil, sak ubah, ada hak nak ubah. Islam ni macam Kristian. Tidak. Islam satu saja. Islam tak berubah. Ada perkara yang tetap, perkara yang boleh berubah juga. Islam izin. Zaman dulu orang pergi Mekah pakai naik unta. Sekarang ni orang pergi Mekah pakai naik kapal terbang. Itu perubahan. Itu lain. Zaman dulu Nabi berperang dengan pedang, dengan panah, kan berpegang dengan roket, dengan berbagai alat-alat yang canggih. Ini perubahan. Islam terima. Jangan semayang pula nak ubah. Hak 5 waktu jadi sekali seminggu. Itu salah. Ini terdapat kalangan liberal, kelompok liberal yang nak membebaskan Islam daripada beberapa hukum. Dan kalangan pluralisme ni ialah nak menyamakan agama Islam dengan agama lain. Agama ni supaya agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha suruh orang buat baik. Islam pun suruh buat baik juga. Sama. Islam kata wajib taat ke ibu bapa. Buddha, Hindu, Kristian kata wajib taat ke ibu bapa. Ini sama. Komunis kata riba ni jahat. Islam kata riba ni haram. Sama Islam dengan komunis. Ini satu cara yang silap. Nak menyamakan Islam dengan lain. Tidak boleh. Walaupun keadaannya sama, akidahnya lain. Matlamatnya lain. Ajaran Islam ada roh. Ada roh dia berdasarkan kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Agama lain berdasarkan pada syirik. Orang agama lain hormat ke ibu bapa, sembah manja Tuhan. Kita orang Islam hormat ke ibu bapa, bukan sembah manja Tuhan. Tidak. Ini beza. Komunis mengharamkan riba. Kita mengharamkan riba. Komunis tak ada dosa pahala. Kita ada dosa pahala. Ini kena faham. Ada Islam ni ada roh. Yang agama lain tidak ada roh. Ada kalangan menganjurkan seminar. Panggil buat seminar nak samakan Islam agama lain. Ada pula yang bercakap semua agama pergi ke syurga belaka. Ini tidak boleh. Tuhan kata inna dina indallahi Islam. Din si Allah ialah Islam. Islam saja yang Tuhan terima. Wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil ardi minal khasirin. Sesiapa yang pegang lain pada Islam, Tuhan tak terima, Tuhan tolak. Di akhirat akan rugi. Dia terima lain pada Islam, amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Dia sedekah, dia tolong orang, dia bantu orang, dia buat kebajikan, tapi tak percaya ke Islam. Amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Orang Islam yang meninggalkan riswah berkait dengan dosa pahala. Orang bukan Islam meninggalkan riswah kait dengan undang-undang, bukan dosa pahala saja. Kita ni bukan saja undang-undang, dosa dan pahala. Dua perkara. Ini beza Islam dengan bukan Islam. Kena sedar. Terdapat hari ini kalangan yang nak samakan Islam dengan agama lain. Dipanggil pluralisme. Kena kita tolak. Fahaman yang salah. Sekarang dia sebar. Kalangan orang Islam, kalangan pelajar-pelajar universiti. Dan ada pensyarah-pensyarah yang gila. Gila fikiran. Ngaji tinggi, tapi gila agama. Dia rasa dia cerdik sangat, pandai pada Tuhan. Di sinilah kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk ke jalan yang betul tiap-tiap rakaat. Nabi pun doa ihdinas siratal mustaqim. Kerana terlalu banyak ajaran sesat ni.
yang boleh memesongkan kita. Kena jaga. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Syaitan ni ada dua jenis. Ada syaitan manusia yang kita nampak, syaitan jin yang kita tak nampak. Dua jenis syaitan. Syaitan jin kita tak nampak, mengalir dalam tubuh kita, dalam badan kita. Halus. Meniupkan perasaan, meniupkan was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menimbulkan keliru dalam hati manusia itu terdiri daripada jin dan manusia. Tuhan kata, ada jin dan ada manusia. Yang jin kita tak nampak, yang manusia kita nampak. Mengelirukan kita. Cara keliru macam-macam dengan ucapan-ucapan yang menarik, dengan lakonan-lakonan dalam filem, dalam drama, dalam lukisan, kartun, macam-macam. Menggunakan kartun untuk budak-budak tengok cerita kartun ni. Dia tengok kartun cerita ni menarik, akhirnya jadi khayal, akhirnya sesat akidahnya. Cara yang sangat halus kita nampak untuk budak-budak je, tapi mendidik budak-budak dan anak-anak kita secara halus supaya menyeleweng daripada Islam. Ini kerja syaitan. Fa in zalatum min ba'di ma ja'akum bayinat, maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu keterangan-keterangan, wahai orang-orang Yahudi, ahli kitab yang sudah masuk Islam, termasuk mereka yang sudah Islam ni, kalau kamu tergelincir daripada petunjuk yang sebenar daripada Islam, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa. Tidak ada siapa yang gagah, yang kuat, yang boleh melawan Allah Ta'ala. Walaupun kuasa-kuasa besar dunia, kerajaan yang besar, raja yang besar, pemimpin yang besar, orang yang gagah, tak boleh lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha perkasa. Hakimun, yang maha bijaksana. Hukum Allah sangat bijaksana. Tak usah tunjuk cerdik lah, tunjuk pandai. Allah Ta'ala maha cerdik, maha bijak, tak boleh lawan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi amaran. Hal yang zuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Adakah mereka itu menunggu, menanti malaikat tiba masa Allah Ta'ala datang pada hari kiamat untuk menghisap dan membicarakan manusia? Terjemahan tadi menyebut azab Allah datang. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran. Tapi zahir ayat ini, Allah Ta'ala datang pada hari kiamat untuk membicarakan manusia. Diiringi oleh awan-awan dan malaikat-malaikat. Kebesaran dia. Pada hari kiamat, di padang mahsyar, Allah Ta'ala datang dengan sifat yang layak, kebesaran, yang tak sama dengan makhluknya. Fi dhulalim minal ghamam. Dalam naungan awan-awan. Wal malaikah, diiringi oleh malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya. Wa qudiyal amru, dan diputuskan perkara hukuman kamu. Dihisap amalan kamu, dikira amalan kamu yang kamu buat di atas dunia, yang kamu percaya di atas dunia, yang kamu ikut siapa di atas dunia. Ikut Allah ke ikut siapa dia? Kamu percaya apa di atas dunia? Apa amalan kamu dibicarakan, dibawa saksi, disebut tadi tulisan malaikat, dibawa tulisan malaikat, catatan malaikat, saksi-saksi malaikat, saksi makhluk, termasuk saksi pada tubuh sendiri, di mana tangan dan kaki bercakap, dirakamkan dalam tubuh manusia apa yang dia buat, akan bercakap apa yang dibuat. Ini mahkamah Allah Ta'ala dibicarakan. Hanya mereka yang beriman saja selamat. Wa qudiyal amru, diputuskan perkara hukuman Allah Ta'ala. Diulang sekali kisah yang selalu kita sebut. Allah Ta'ala terima orang yang beriman saja. Sehingga disebut, kita ulangi satu kisah, seorang hamba Allah yang datang dengan surat amalan yang penuh dengan amal yang jahat, sayuk mata memandang.
penuh amal jahat. Buka surat, sayup sampai kaki langit, amal jahat semua. Tersandar dia. Tuhan tanya, wahai hamba-Ku, adakah membuat amal-amal yang baik? Dia kata, tak ada, wahai Allah, tak ada. Tak ada amal baik. Adakah malaikat aku menzalimimu? Malaikat cantik tak betul? Tidak, wahai Tuhan. Ini dosa saya. Dosa saya. Tuhan kata, mungkin sudah ada satu perkara yang ada padamu. Lalu dia bawa surah yang kecil yang ada la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia percaya pada Allah. Barangkali masa hidup dunia ni ibu bapa dia tak ajar dia. Tak ajar dia, tak pernah mengaji, tak pernah belajar. Tapi dalam hati dia percaya pada Allah. Percaya pada Islam. Nak beramal tak erti, nak sembahyang tak erti. Buat maksiat. Tuhan kata, ada padamu la ilaha illallah. Bawa timbang. Ya Tuhanku, nak buat apalah tulisan yang kecil ini dengan amalan yang banyak, nak buat apa? Tuhan kata, engkau tidak dizalimi sedikit pun pada hari ini. Pergi. Lalu dia bawa suratan amal dia yang tulis la ilaha yang kecil itu. Ditimbang. Tiba-tiba tercongat neraca timbangan amal yang soleh itu. Berat kalimah la ilaha illallah. Sehingga terangkat dosa-dosa itu. Dan Allah perintah dimasuk ke dalam syurga. Masuk dalam syurga. Ini pentingnya iman dalam diri kita. Dalam diri kita. Di sinilah kita lihat dalam dunia hari ini, ada orang yang kita tengok dia ni jahat, buat maksiat, samsing, macam-macam. Tapi kalau orang buat hina ke Quran, orang buat hina ke Islam, jaga. Dia sanggup buat apa saja. Ilmu tak ada. Tapi kalau buat hina ke Islam, tidak boleh dia ni. Ini ada. Ini Nabi kata, innallaha yang suruh hadad din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang yang jahat, Nabi kata. Bila orang baik, takut. Ada orang baik, tapi takut. Tapi ada orang yang jahat, berani. Sayang pada agama dia. Barangkali orang macam inilah yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang dibicarakan pada hari kiamat yang menyembunyikan dosanya. Menyembunyikan dosanya, tak cerita ke orang. Dia buat dosa, tak cerita ke orang. Di sini, kita dimurka oleh Allah kalau mendedahkan dosa kita pada orang. Kecuali kita tanya orang alim, nak tahu hukum, itu boleh. Nak tanya ulama, saya buat dosa ni dia ampun ataupun tidak, itu tak apa. Jangan cerita ke orang berbengah, megah, bangga dengan dosa dia buat, dia buat dosa ni. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Ada orang yang menyembunyikan dosanya pada hari kiamat, nanti Tuhan membisikkan pada telinganya, wahai hamba-hambaku, betul kamu buat dosa ini? Tuhan yang rahmat, betul membuat dosa ini? Dia kata, ya, saya mengaku, ya Allah, saya buat dosa ini. Betul membuat dosa ini? Ya. Betul membuat dosa ini? Ya. Tuhan ampunkan dosanya. Iman ada dalam dirinya. Ada orang yang Tuhan umumkan di tengah khalayak ramai. Dia ni buat dosa ni. Dia ni buat dosa ni, Tuhan ramai. Malu. Dimalukan tengah khalayak ramai. Ada orang yang begitu. Macam-macam jenis manusia. Ini peristiwa hari kiamat. Adakah kamu nak tunggu berlakunya hari kiamat itu? Bila Allah datang untuk membicarakan manusia semuanya. Dengan diiringi oleh awan dan malaikat-malaikat. Wa qudiyal amru. Lalu diputuskan perkara yang menjadi nasib seseorang itu. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah dikembalikan segala perkara. Perkataan turja'u dalam bahasa Arab
al-mabni lil majhul. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, al-mabni lil majhul, yang dibinakan di atas perkara yang tidak diketahui. Kita tak tahu nasib kita. Sama ada amal kita tu hati ataupun tidak. Kita tak tahu. Terpulang pada Allah Ta'ala. Bergantung pada Allah Ta'ala. Dan sebab itu seseorang itu mesti merojokkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Supaya dia sedar, faham. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur terhadap Allah? Kamu dahulunya tidak ada langsung. Allah mengadakan kamu. Dia mematikan kamu. Menghidupkan kamu semula. Wa ilaihi turja'un. Dan dikembalikan kepadanya. Dalam keadaan kamu tidak tahu nasib kamu. Melainkan Allah yang maha mengetahui. Jangan kita tentukan nasib orang. Tidak boleh. Dia murka oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis kursi. Kisah umat di zaman dahulu. Dua orang yang bersaudara. Seorang yang baik, seorang yang jahat. Lalu yang baik ini berkata berakan yang jahat, mu ni ahli neraka. Dia kata kesaing dia. Apa mu ni jahat sangat ahli neraka mu? Ahli neraka mu. Allah sangat murka. Dia menentukan orang ni ahli neraka, Allah sangat murka. Lalu Allah matikan kedua-duanya. Dibicarakan di hadapan Allah. Allah Ta'ala panggil dan tanya yang kata kawan ni ahli neraka. Apa urusanmu? Apa urusanmu menentukan dia menjadi ahli neraka? Apa urusanmu? Tuhan tanya dia. Kamu tentukan dia. Lalu Allah perintahkan yang cakap ni dimasukkan dalam neraka, yang dimasuk dalam syurga. Jangan main-main. Jangan mudah-mudah cakap orang ni ahli neraka, ahli syurga. Itu tidak boleh. Itu keputusan Allah Ta'ala. Bukan keputusan kita. Boleh jadi orang tu dia bertaubat pada akhir hayat dia. Boleh orang tu tengok tengah-tengah baik, melompat jahat pada akhir hayat dia. Boleh jadi macam-macam. Dengan sebab itu, kita minta Tuhan jangan palingkan iman. Jangan palingkan kebaikan kita sehingga kita akhir hayat. Disebut husnul khatimah. Ini sangat penting. Ini urusan Allah Ta'ala. Kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wallahu a'lam.